Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang adik-adik, kawan-kawan, abang-abang ya, saudara mara semua. uh, nak nak berbincang tentang isu sampling bagi kajian kualitatif. Okey, kerana sekiranya dipersembahkan di hadapan mereka yang tidak biasa dengan kualitatif, mereka biasa dengan kuantitatif, maka akan timbullah persoalan kenapa sampel terlalu kecil. Bolehkah dibuat generalisasi? Okey, dan saya dapati tak ramai yang mampu untuk menjawabnya. Okey, terutamanya bila dikaitkan dengan generalisasi. Okay. So bila kita buat kajian, ada dua genre yang besar. Satu kuanti untuk menjawab what. Okay. Kemudian kuali untuk menjawab how. Jadi untuk menjawab how, kita tidak boleh ada sampel yang besar, dan yang penting kita nak mendapat suatu maklumat yang sangat terperinci. Sebab itulah dalam kajian kualitatif, kita mencari sampel secara purposive, bertujuan, dengan kriteria yang ditentukan oleh kita sebagai penyelidik. Katalah kita nak tahu apakah pandangan guru cemerlang terhadap satu isu, maka secara bertujuan kita hanya memilih guru cemerlang sahaja, kerana kita meyakini hanya guru cemerlang saja boleh memberikan perbincangan yang mendalam kepada apa yang bakal ditanyakan kepada mereka berdasarkan interview temu bual, protokol temu bual. Okey, dan temu bual ini dihasilkan daripada konstruk yang didapati daripada literature. Maybe literature memberikan 4 konstruk yang menjadikan seorang tu guru yang berkualiti, guru yang cemerlang, ataupun konstruk ini diperoleh daripada katakan kriteria yang dikeluarkan oleh KPM sendiri, bahawa pada mereka guru yang cemerlang itu adalah guru yang mempunyai ciri-ciri demikian, dan dijadikan sebagai konstruk, dan konstruk ini dijadikan sebagai soalan dalam temu bual. Okey, dan kita sahkan bahawa dengan expert bahawa memang itulah soalan yang mewakili konstruk yang kita nak tanya daripada literature. Jadi kita bila bertanya, tentulah kita nak jawapan yang sedetail yang mungkin, sedalam yang mungkin. Walau bagaimanapun, okey, kita memerlukan suatu jawapan yang akhirnya boleh menghasilkan kesimpulan yang bermakna, yang boleh kita berikan interpretasi. Maka timbullah satu isu, berapa ramaikah sampel yang perlu kita ambil. Okey, katalah isu yang kita nak tackle ini menjawab persoalan how dan why. Jadi bila how dan why tidak ada pilihan, kita terpaksa buat kajian kualitatif, dan kita terpaksa ambil sampel yang sedikit tetapi a good informant. Okey, mereka yang boleh memberikan maklumat yang paling banyak. Sebab itulah bila kita buat kajian yang ada elemen fenomenologi, isu-isu yang kita nak kaji, kes yang kita nak kaji, maka responden yang kita nak ambil, partisipan yang kita nak ambil ni mesti partisipan yang boleh menjawab temu bual kita secara yang mendalam. Walau bagaimanapun, kita perlukan satu situasi di mana cukup informasi yang diberikan oleh sekumpulan partisipan ini, sehingga kita boleh buat satu kesimpulan, satu tema, satu pengkelasan, satu kategori yang boleh diinterpretasikan dan memberi makna kepada soalan-soalan temu bual yang kita tanyakan kepada mereka. Okey, contohnya kita tanya antara ciri guru-guru cemerlang lah guru-guru yang menguasai ICT. Itu yang kita dapat konstruknya daripada literature. Tapi apakah bentuknya dan bagaimanakah dilakukan? Bagaimana guru sebut menguasai ICT? Bagaimana dia mempunyai masa untuk belajar ICT? Bagaimana mereka menggunakan ICT? Satu elemen yang maybe memberikan jawapan yang pelbagai. Walau bagaimanapun, kita ingin melihat kesamaan di antara kesemua jawapan tersebut dari segi konsepnya, dari segi ideanya. Jadi kita akan bertanyalah kepada satu orang guru, dua orang guru, tiga orang guru, sehinggalah satu ketika kita mendapati ada suatu
kesamaan yang boleh kita kategorikan supaya ia memberi makna kepada konstruk yang kita tanya, apakah dan bagaimanakah guru itu menjadi seorang guru yang menguasai ICT. Okey, kalau kita ikut literature, secara lazimnya 6 partisipan dan ke bawah akan jarang kita perolehi. Okey, selalunya kita akan bermula dengan 6 dan ke atas. Okey, sehinggalah kita mendapat saturated sampling. Saturated sampling tu maknanya sampai kepada satu angka di mana kita boleh mengkategorikan secara bermakna dan boleh memberikan interpretasi kepada jawapan yang diberikan. Itu maknanya saturated sampling. Tetapi sebelum sampai 6, jangan kita berpuas hati. Kita interview 7, 8, 9 sehinggalah kita benar-benar dapat satu situasi di mana kita boleh membuat kategori tema-tema tertentu daripada jawapan-jawapan yang kita perolehi yang menjawab protokol temu bual yang sebenarnya ditanyakan soalan itu untuk kita menjawab persoalan kajian untuk mencapai objektif kajian. Jadi kalau objektif kita bagaimana, maka itu telah tercapai dengan katakan 10 partisipan dan kita tak perlu untuk temu bual lebih daripada 10 partisipan kerana kita menjangkakan dapatan yang telah diperoleh sebut saturated untuk kita bina tema-tema yang boleh memberikan interpretasi kepada semua jawapan yang telah mereka berikan dan akhirnya menjawab konstruk yang kita telah tentukan daripada literature review. Persoalan generalisasi. Bila kita telah mendapat tema-tema yang konsisten daripada katakan 10 partisipan yang kita bertanya tadi, ada elemen-elemen dalam konstruk tersebut yang menjadi elemen-elemen yang boleh diterima secara rasional oleh mereka-mereka yang lain. Tanpa perlu kita melakukan generalisasi dari segi statistik. Maka jawapan tadi memberikan kita suatu situasi yang dinamakan analysis generalization. Analisis tu bermakna datang daripada researcher menganalisis data dan dia membuat kategori-kategori tertentu dan kategori itu sepatutnya boleh memberikan indikator kepada kumpulan guru yang lain untuk menjadi guru yang cemerlang. Mereka mestilah memiliki atau berusaha untuk memiliki indikator-indikator yang telah dikategorikan dalam jawapan-jawapan tadi. Jadi 10 sampel pun sudah memadai untuk kita mendapat suatu interpretasi kepada konstruk-konstruk untuk menjadi guru yang menguasai ICT. Jadi dan tujuannya untuk mengetahui how and why. Maka untuk mengetahui how and why, kita tidak boleh ada sampel yang banyak. Kerana apa? Kerana apabila kita interview secara mendalam, akhirnya kita boleh mendapat jawapan yang konsisten dengan syarat orang yang kita pilih itu mestilah mereka yang betul-betul boleh memberikan jawapan yang mendalam. Sebab itulah bila kita buat kajian kualitatif, kita kena ada purposive sampling yang kita tentukan kriterianya yang ketat supaya jawapan itu boleh mewakili konstruk yang kita tanyakan kepada mereka melalui protokol temu bual. Jadi tak timbul soalan tidak boleh buat generalisasi, tetapi namanya adalah analysis generalization. Bukannya statistik generalization seperti yang kita gunakan questionnaire ataupun survey. Itu sedikit saja supaya anda confident. Walaupun anda buat kajian kualitatif, ia tetap memberikan ruang untuk analysis generalization. Sebab itulah bilangan sampel itu tidak perlu ramai, tetapi fokus keutamaannya kepada informant, a rich informant. Partisipan yang boleh memberikan dapatan yang detail dan mendalam.
Kalau kita tanya guru cemerlang, kita tak perlu dah tanya guru-guru yang lain yang banyak. Maybe kita ada 20 guru cemerlang, cukuplah kita interview maybe dalam 15 orang atau 10 orang, dapat memberikan suatu interpretasi yang jelas. Okey, kenapakah mereka itu dan bagaimana mereka lakukan untuk menjadi seorang guru yang menguasai ICT. Tak perlu nak interview 100 orang ataupun 200 orang, sebab ia satu yang tidak mungkin berlaku, ya. Sebab tu nature kajian kualitatif untuk mendapat jawapan yang mendalam, bukan jawapan yang meluas tetapi mendalam. Okey, ya. Itu saja yang saya nak kongsi sedikit saja sementara saya on the way nak ambil anak saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.